InsyaAllah kita ke pengajian kita malam ni dengan sama-sama membaca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram wa ashabil izam insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiruhu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamul muttaqin wa qaidatul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man ta'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim. Ba'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sesungguhnya manusia itu semuanya berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh dan berpesan dengan kebenaran, berpesan dan juga berpesan dengan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna haba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, atau kama qala Rasulullah. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku lebih, kata Rasulullah, lebih dia kasihi, melebihi kasihnya kepada ayahnya, melebihi kasihnya kepada anaknya, melebihi kasihnya kepada manusia seluruhnya. Alhamdulillah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa nafa wa intifa wa ifadata wa istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah semati yang semulakan Fadil Tuan Imam, Tuan-tuan Imam, ada dua Imam dah ni. Seluruhnya semulakan Fadil Tuan Bilal, kemudian semulakan pengurusi masjid, Tuan Qasim Masjid, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama malam ni untuk kita menyambung kitab kita, kitab Munyatul Musalli, pengharapan orang yang sembahyang. Biar itu kita dah bincang sikit lah
berkenaan dengan sejarah hidup Syekh Al-Qatani, Abdullah Al-Qatani. Jadi malam ni kita terus masuk kitab. Hari tu kita dah masuk kitab sikit kan? Dah. Sampai mana tu? Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin. Betul tak? Betul lah? Tak apa, sekali ulang balik. Tak boleh pun tak apa, tak ada masalah. Ya, jadi kita ulang semula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bidarin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah. Aku mulai nama kitab ini dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ataupun di sini dia kata aku mulai risalah ini. Aku mulai risalah ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang amat murah ataupun amat pemurah lah. Lagi amat mengasihi akan hamba-Nya yang mukmin dalam negeri akhirat. Ini sifat Allah Taala lah disebut dalam sini. Bismillahirrahmanirrahim ni antaranya ialah di sini sebut ialah Ar-Rahman. Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman maksudnya Maha Pemurah. Pemurah. Siapa saja yang hidup dalam muka bumi Allah Taala ni, Allah Taala tetap bagi makan. Selagi mana dia punya nyawa dia masih di badan, tak kira manusia, jin, binatang dan sebagainya. So mereka itu adalah rezeki lah yang Allah Taala peruntukkan bagi mereka. Kemudian Allah Taala mengasihani ini untuk yang beriman saja. Sedangkan di dunia ni Allah Taala bagilah. Malah kita lihat orang kafir pun terlihat lebih kaya raya kan, lebih mewah kehidupannya berbanding dengan orang yang beriman pada Allah kan. Inilah habuan dunia kan. Tapi dunia ni ialah sementara lah kehidupan dunia ni. Akhirat itu yang kekal. Allah Taala sebut dalam Quran, ma indakum yanfazu wa ma indallah baqin. Ma indakum yanfazu, apa-apa yang ada pada kamu akan habis, sedangkan apa yang ada pada Allah itulah kekal. Dia kekal. Jadi kita beribadah ni untuk negeri yang kekal. Siapa yang tak ibadah, tak taat pada Allah, mana dia hanya dapat bahagian dunia sajalah. Dunia dapat, akhirat tu tak dapat apa-apa, kosong lah. Kita nakkan dunia dan akhirat. Malahan akhirat itulah lagi penting. Kehidupan akhirat itu kekal. Dunia tak kekal. Jadi Syekh Al-Qatani memulakan kitabnya tadi dengan bismillah. Kerana mengikuti akan Quran. Kerana mengikuti akan Quran. Kerana dalam Quran pun ada bismillah. Dalam Quran pun boleh katakan setiap surah ada dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan juga kerana kita nak beramal dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis riwayat daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Setiap pekerjaan yang mempunyai kemuliaan, setiap pekerjaan yang ada kemuliaan pada sudut syarak, yang mana pekerjaan tadi tidak dimulai dengan bismillah, yang mana pekerjaan tadi tidak dimulai dengan bismillah, maka iaitu seperti binatang yang terpotong anggotanya. Artinya qalilul barakah. Qalilul barakah, kurang keberkatan lah. Keberkatan dia kurang. Keberkatan ni keberkatan ni ada ke tak ada? Keberkatan tu ada ke tak ada keberkatan? Apa benda mendatang keberkatan tu kan? Mana keberkatan, berkat. Beri berkat Ustaz, beri berkat. Ustaz, beri berkat, ceroah sikit. Beri berkat. Keberkatan ni maksudnya apa dia? Maknanya dari segi kalau umur tu, umur dia panjang lah, berkat. Kalau harta dia tu, hartanya bertambah. Harta bertambah.
Mana kalau dari segi gaji tu cukup. Betul tak? Walaupun gaji kita tak banyak pun, dalam 1,000-2,000 je gaji. Ada orang gaji sampai 20,000, 30,000 gaji. Ada 30,000 pun ada gaji. Banyak. 30,000 gaji imam. Sebab kita orang hantar borang nikah tu, dia akan declare gaji dia. Orang hantar borang nikah, dia akan declare gaji dia, berapa gaji dia. Saya rasa imam pun dapat tengok lah gaji orang yang hantar borang tu, imam sign job kan. Kat situ boleh tengok lah gaji berapa. Ada gaji sampai 30,000 pun ada gaji. Ada yang tak bekerja pun ada. Nak nikah tapi tak bekerja. Tak bekerja tapi dah jodoh dah sampai, nikahlah. Walaupun tak bekerja, tak ada pendapatan apa-apa kan. Tak apalah, nikah lah. Tapi besok janganlah tak bekerja. Dan nikah mesti kena bekerja. Apalagi kalau seorang suami kan. Seorang suami mestilah mencari pendapatan untuk support sebais kehidupan dia. Ni tak bekerja, duduk menung kan. Macam mana tu? Tak idea apa lah dia. Jadi hadis riwayat Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Jami' lil Akhlaqi Rawi, dan ada pesami' nombor 1210, dan Imam Suki dalam Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Itu hadis tadi lah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Setiap pekerjaan yang dalam bentuk kemuliaan, apa saja bentuk dalam sudut kemuliaan ni, mesti kita nak tak nak kena kita baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Cuma dalam bentuk bukan kemuliaan. Apa bukan kemuliaan? Buang air, buang yang kecil, buang yang besar. Dia bukan bentuk kemuliaan. Benda-benda macam ni tak perlulah kita baca bismillah. Biasanya kita baca minta berlindung kan. Kalau nak masuk tandas tu mestilah minta berlindung dengan Allah Ta'ala minal khubsi wal khaba'is kan, daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Kita tak baca bismillah. Nak masuk tandas bismillah, nak buang air bismillah. Ada macam tu? Tak ada. Jadi masuk bismillah ni apa saja benda-benda yang bentuk dalam sudut kebajikan, benda yang mulia, benda yang baik, kita baca bismillah. Nak naik kenderaan bismillah, nak start kereta motor pun bismillah, nak naik tayar turun tangga bismillah, pakai baju bismillah. Tak? Benda-benda baik. Baik. Seterusnya tuan. Kemudian dalam kitab ini disebut lagi, aku mulai risalah ini dengan nama Allah yang amat murah lagi amat mengasihani sekalian hamba-Nya yang mukmin di negeri akhirat. Di mana sifat mengasihani ini tertakluk dia kepada orang-orang yang beriman sajalah di akhirat besok. Sedangkan orang yang tidak beriman tidak ada sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, malah mereka nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian musannaf atau pengarang kan memulakan kitab dia dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qurrata 'ainin sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ja'ala fiha jannatul 'ajilah lil muhibbin wa ma'dina asrari al-'ashikin. Asraril 'ashikin. Apa dia kata lagi dalam kitab ni tuan? Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Apa makna puji? Pujilah. Puji ni kebiasaannya daripada seseorang kepada seorang yang lain lah. Biasa begitu. Tapi ada juga orang puji diri sendiri, ada juga. Dia jack diri sini, puji di sini, dia kata dia baik, dia bagus, dia soleh. Mana puji diri sendiri. Istilah kita ni basuk bakul. Istilah kita masuk bakul angkat sendiri. Itu namanya puji diri sendiri. Puji nafsi li nafsi. Nama lagi kalau bahasa Arabnya.
Puji nafsi li nafsi, puji diri sendiri bagi diri sendiri. Ini istilah saya buat sendirilah, istilah sendiri. Cuma sebut dalam kitab-kitab puji ada 4. Puji ada 4. Pertama, puji qadim bagi qadim. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Yang keempat, puji hadis bagi hadis. Apa dia katakan puji qadim bagi qadim? Qadim ni bukan yang qadim masuk suku tu, bukan. Qadim ni bahasa Arab. Tu qadim tu lain lah, yang apa istilah kita tu, sesuku kan. Dia tak ada anak perempuan kan. Contohlah tak ada anak perempuan. Jadi ambil anak angkat. Ambil anak angkat, qadim ke lah? Tak? Saya tak tahu macam mana qadim itu, tapi dia qadim ke lah? Masuklah suku Bila masuk suku tu dah pek lah bahagian harta pusaka dia tu, sebab dia tak ada anak perempuan. Kalau Negeri Sembilan ni biasanya macam tanah tu kan dapat anak perempuan. Jadi kalau tak ada anak perempuan kan macam mana lah tu? Tu yang di qadim itu untuk dapatkan anak perempuan. Tu kan. Tu segi adat lah. Jadi pertama puji qadim bagi qadim. Jadi puji Allah Ta'ala bagi diri sendiri. Allah Ta'ala memuji diri sendiri. Contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam lah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi Allah Ta'ala sebut diri sendiri dalam Quran, bahawa dia memuji diri sendiri, bahawa dia ni Tuhan sekalian alam. Yang kedua, puji qadim bagi hadis. Puji qadim bagi hadis ni ialah puji Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW ataupun orang-orang yang beriman lah. Orang-orang yang beriman, mengajarkan amal soleh. Jadi Allah Ta'ala memuji, hai hambaku, hai hambaku kan. Hai hambaku. Kalau Allah Ta'ala puji Nabi itu, subhanallazi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna ma haulahu linurahu min ayatina innahu samiun basir. Masya Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hamba-Nya, Masya Allah Ta'ala telah memperjalankan hamba-Nya pada malam hari daripada Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Kan? Tu Allah Ta'ala memuji Nabi dia, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang ketiga, puji hadis bagi qadim. Puji hadis ni ialah puji makhluk kepada Allah Ta'ala. Kita memuji Allah Ta'ala, sama ada kita puji dalam solat ataupun di luar solat. Dalam doa kita memuji Allah, kita mohon Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan rezeki, beri kemurahan rezeki dia kan. Allah Ta'ala yang bersifat yang maha pemurah, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, yang maha pemberi rezeki. Jadi kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dikatakan puji hadis bagi qadim. Dan yang keempat adalah puji qadim, puji hadis bagi hadis. Maknanya puji manusia kepada makhluk manusia yang lain. Ali memuji B, Ali memuji si Ahmad, Ahmad memuji si Ali, Fatimah memuji si Kalsum. Ini biasanya ialah puji ni biasanya untuk nak menyatakan sifat-sifat baik. Sifat-sifat baik yang ada pada hamba itu, maka kita memuji orang itu. Ada 4 bahagian pujilah. Dan ada satu lagi saya tambah tadi, puji di sini. puji di sini. Kena dijek di sinilah, konon dia baik, dia bagus dan sebagainya. Aku yang buat tu, aku lah yang pakar. Mana orang yang pakar lagi? Aku lah yang paling pakar sekali kan. Dalam kampung ni aku lah yang paling pakar sekali. Tak ada orang yang pakar tau kan. Aku lah yang terbaik. Maknanya dia memuji diri di sini. Jadi puji di sini satu sifat tidak baik. Satu sifat yang tidak baik yang sepatutnya kita jauhkanlah. Kerana nikmat-nikmat yang kita dapat ini semuanya adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kata Imam Nawawi, dia kata disunatkan memuji Allah Ta'ala pada permulaan kitab-kitab yang dikarangkan. Disunatkan memuji Allah Ta'ala pada permulaan kitab-kitab yang dikarangkan. Demikian juga pada permulaan pelajaran bagi guru-guru dan bacaan para pelajar terhadap guru-gurunya, syekh-syekh mereka, maupun kitab hadis atau fiqh ataupun lainnya. Petikan dalam kitab At-Tibyan
fi adabi hamlatul Quran. Kitab Tibyan pada menyatakan tentang maknanya menghafal. Apa itu? Menghafal Quran. Jadi kita digalakkan memuji. Allah SWT tak kira lah bila mana pun memang kita digalakkan saya puji. Malah di kalangan disebut Imam Nawawi, kalau kita nak memula menulis kitab pun kita kena memuji Allah. Sebutlah perkataan puji di mana alhamdulillahirabbil alamin untuk kita mendapat keberkatan lah pada kitab yang dikarang, yang ditulis. Itu juga kita ketika nak mengajar, tunggu nak mengajar dia akan puji Allah Taala dulu. Pembacaan kitab-kitab hadis ke fiqh ke tafsir ke, maka kita sebaik-baiknya memuji dahulu Allah Subhanahu Wa Taala lah untuk kita mendapatkan keberkatan. Baik, kemudian seterusnya, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Alam ni kita tahulah, alam ini separuh dari ulama dia kata ma siwallah. Ma siwallah, sesuatu yang selain Allah. Sesuatu yang selain daripada Allah itulah alam. Alam yang luas terbentang yang kita tak terjangkau-jangkau ni. Tak habis kita merayau alam ni. Kalau umur kita habis betul pun, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita mati pun masih lagi tak habis. Kita mau ronda lah alam ini. Apalagi kalau Covid ni memang tak dapat lah kita nak meronda. Nak pergi sana ke sini pun tak boleh. Nak pergi melancong pun tak boleh. Betul tak? Jadi beg yang ada kat rumah tu simpan je lah. Beg kan. Kadang-kadang dah beli beg. Sebelum Covid itu ada yang dah beli beg dah. Dah beli beg nak pergi melancong. Tiba-tiba Covid datang. Tak boleh apa. Simpan je lah beg tu. Simpan je lah. Letaklah barang dalam tu. Tak dapat apa-apa. Bergambar dengan beg boleh lah. Bergambar dengan beg saja. Boleh. Nak melancong tak boleh. Tuan-tuan. Kalau nak melancong dekat-dekat boleh lah. Melancong ke mana tu? Kau Seremban je. Itulah melancong. Melancong ke Seremban je. Melancong ke mana tu? Ke Rombau je. Melancong yalah, kapal terbang pun tak terbang. Tak terbang kan? Duduk mogok je. Baik. Jadi segala puji bagi Allah Taala Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menjadikan sembahyang 5 waktu. Okey. Baik, sebelum daripada tu, para ulama telah bersih pendapat berkenaan tafsiran makna alam. Salah satu daripada makna tadilah ma siwallah. Sesuatu yang selain daripada Allah tu dikatakan alam. Cuma ada alam gaib, alam nyata. Alimul ghaibi wasyahadah. Kalau sebut Al-Quran. Alimul ghaibi wasyahadah. Alam yang gaib dan alam yang nyata. Kemudian kalau nak pecahkan alam lagi, ada alam janin, kan? Alam janin, ada alam zahir, ada alam kubur, ada alam akhirat, kan? Ada alam malakut, alam jabarut lah. Alam-alam yang didiami oleh para malaikat. Jadi kalau sini, jadi tafsiran alam ini berbeza-beza. Kata Abu Hasan, pendapat Abu Hasan, dia kata alam itu ialah makhluk yang berakal dan yang tidak berakal. Makhluk yang berakal dan tak berakal maka dikatakan alam. Dan pendapat ini adalah zahir perkataan Imam Jauhari. Dan Abu Ubaidah berpendapat bahawa alam itu tertentu dengan yang berakal sahaja, iaitu terdiri daripada manusia, jin dan juga para malaikat. Manusia, jin, malaikat ni dikatakan alam. Kalau selain tu bukan alam, dia katalah. Ini pendapat dia. Kena kata Ibn Abbas, manusia dan jin sahaja. Manusia dan jin sahaja yang termasuk dalam kumpulan alam. Maknanya malaikat bukan daripada kumpulan alam. Wallahu alam. Untuk lebih lanjut, dia kata lihatlah kitab Al-Iqna dan kitab Kifayatul Akhyar. Di situ disebutlah berkenaan dengan pendapat daripada Ibn Abbas berkenaan dengan alam ini. Alam. Dan alam ni tahulah, alam ni dia ada tempoh dia. Ada tempoh tertentu nanti dia akan berakhir besok.
Dia katakan kiamat. Namanya apa tuan-tuan? Kiamat. Cuma tak tahulah bila berlaku kiamat. Dan Nabi pun bila ditanya tentang kiamat pun Nabi pun tak boleh nak jawab. Nabi hanya boleh bagi tanda-tanda kiamat je. Kan malaikat Jibril alaihissalam ketika datang berjumpa baginda Rasulullah, dia duduk di depan Nabi Muhammad SAW, para sahabat semua tak kenal. Dalam hadis tu, dalam hadis yang tersebut dalam kitab hadis 40. Suatu hari datang seorang lelaki yang mana rambutnya telah bersangatan hitam, pakaiannya bersangatan putih, tiada bekasan musafir pada lelaki itu, dan seorang pun para sahabat tak kenal. Dia duduk di depan baginda Rasulullah SAW, kan, lututnya dengan lutut Nabi bertemu, tangannya di atas peha baginda Rasulullah, dan dia bertanya dengan Nabi beberapa soalan. Pertama, ma iman, apa dekatkan imannya Muhammad? Islam, apa dekatkan ihsan, apa Islam? Kemudian ma ihsan, apa dekatkan ihsan? Dan yang keempat, mata sa'ah. Mata sa'ah mana bila berlaku kiamat. Bila ditanya tentang kiamat ni, kalau soalan tentang iman, tentang Islam tu Nabi boleh jawab, ihsan tu Nabi semua jawab. Tapi bila tanya tentang iman ni, tentang kiamat, bila kiamat, maka Nabi kata apa? Ma mas'ulu a'lama min anis sa'il. Tiada yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Tiada tanya yang lebih tahu daripada yang maknanya yang bertanya sebenarnya lebih tahu berbanding dengan Nabi yang kena tanyalah. Kemudian Nabi maka ditanya soalan yang kelima, kan? Kaifa imaratuha? Kaifa imaratuha? Bagaimanakah tanda-tanda kiamat? Bila disebut tanda-tanda kiamat, baru sebut Nabi sebut tanda-tanda kiamat. Katanya apabila perempuan memperanakkan said dia, memperanakkan tuannya, kemudian lelaki Arab yang tidak berpakaian, kan, tidak bertelanjang, lepas itu tidak pakai sepatu kasut, akhirnya boleh, yang mula asalnya miskin tiba-tiba boleh membina bangunan yang gedung-gedung yang besar-besar. Ini semua tanda-tanda kiamat lah. Baik. Besoknya Tuhan yang menjadikan semayang yang ini li semayang waktu ini jalan segala orang yang muttaqin. Tuhan yang menjadikan semayang 5 waktu itu salah satu daripada rukun agama. Kalau sini rukun agama dan jalan bagi orang yang patuh. Kalau sebut dalam kitab yang asal dia, kitab Jawi asalnya dia kata Tuhan yang menjadikan sembahyang, yang ini sembahyang waktu itu, ini jalan orang yang muttaqin, jalan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan, maksudnya Tuhan yang menjadikan sembahyang waktu ini salah satu pada rukun agama dan jalan bagi orang yang patuh, orang yang taat pada Allah Ta'ala. Jadi pada ini ada dua makna. Pada ini, tafsiran ayat ini ada dua makna. Ada sebut dalam kitab Tahqiqul Wafi, syarah kepada kitab Munatul Musalli. Dia kata pada ini ada dua makna. Pertama, sembahyang itu adalah seperti jalan pada menyampaikan kepada yang dimaksud. Sembahyang itu adalah seperti jalan pada menyampaikan kepada yang dimaksud. Artinya menyampaikan berdekatan kita kepada Allah Ta'ala dan mendapat rahmatnya dan keredoannya, mendapat rahmatnya dan juga keredoannya Allah Ta'ala. Itu dia katakan makna pertama lah, yang dia katakan sembahyang ini jalan bagi orang muttaqin. Allah Ta'ala jadikan sembahyang waktu ini sebagai jalan bagi orang yang patuh, jalan segala orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Jadi maksudnya sembahyang itu dia kata jalan bagi menyampai. Dia umpamakan jalan lah. Sembahyang itu diumpamakan macam jalan. Itu dia katakan isti'arah. Isti'arah lah. Kalau kita belajar ilmu balaghah itu isti'arah. Di jalan itu di mana penggunaan perkataan solat itu dijadikan sebagai tariq, syariat ataupun jalan. Solat itu diperankan seperti diperpinjamkan perkataan jalan
diperpinjamkan perkataan jalan kepada solat. Isti'arah mana perpinjaman perkataan lah. Istilah katalah. Jadi solat itu seperti jalan pada menyampaikan kepada apa yang maksud. Apa yang kita maksudkan? Kebahagiaan kan? Kita solat untuk apa? Tentang solat untuk apa? Atau saya solat je, orang solat kita pun solat lah. Kan? Solat ni sebagai pertama arahan Allah Ta'ala lah. Arahan Tuhan kan? Yang kedua untuk kebahagiaan lah. Dunia dan akhirat. Lebih-lebih di akhirat lah. Sebab antara perkara yang akan ditanya besok iaitulah tentang solat akhirat. Tentang solat kita. Awal yuhasibu alal mar'i as-salah. Awal-awal yang ditanya tentang pada seorang itu ialah tentang solat dia. Mana kalau solat yang sempurna, maka yang lain tu mudahlah. Solat tak sempurna, yang lain tu akan susahlah dia. Dan kemungkinan besar akan kantuilah, tak bolehlah masuk dalam syurga Ta'ala. Jadi artinya menyampaikan berkatan kita kepada Allah. Di samping itu untuk mendapatkan rahmat Allah. Sampai itu juga untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Ini makna pertama. Makna kedua, solat itu ialah semula-mula dan seafdal ibadah. Kerana solat itu jalan bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Maka sifat takwa itu semulia-mulia sifat. Sifat takwa ada semulia-mulia sifat kan? Sebagai-bagai sifat. Jadi solat ini ialah semulia-mulia dan seafdal ibadah. Dalam dunia ni banyak ibadah kan? Banyak ibadah. Ibadah paling utama apa? Solat. Kerana Nabi pernah ditanya. Nabi pernah tanya, ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal? Wahai Nabi, mana amalan yang paling baik? Kan Nabi selalu ditanya. Nabi selalu ditanya dengan para sahabat macam-macam pertanyaan. Antara soalan ditanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, ayu a'malul afdal? Apakah amalan yang paling baik? Apa jawapan baginda Rasulullah SAW? Jawapan Nabi kan, as-salatu ala waktiha. Sembahyang pada waktunya. Sembahyang pada waktunya. Sembahyang pada waktunya. Tepat waktu masuk terus sembahyang. Kemudian summa ayu. Kenapakah lagi Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, birru walidaini. Birru walidaini. Taat kepada dua ibu bapa. Taat kepada ibu bapa. Selagi mana ibu bapa kita masih hidup lah. Kalau dah meninggal, macam mana pula nak taat? Dah meninggal kan? Yang kita dapat baca doa lah. Doa lah untuk dia, sedekah untuk dia kan? Itu kalau dah meninggal. Kalau selagi mana hidup, wajib kita buat taat pada bapa. Dan yang ketiga, summa ayu ya Rasulullah, kenapa lagi Rasulullah? Maka Nabi pun berkata, al-jihadu fi sabilillah. Berjihad pada jalan Allah Ta'ala. Semua ada tiga jenis kan amalan yang baik. Yang pertama tadilah solat tadi. Itulah yang pertama. Dan Nabi pun sebut, Allah Ta'ala juga sebut, inna salata tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Itu adalah kelebihan sembahyang. Dan tanda orang taat ni dia solat lah. Salah satu tanda kita nak tengok orang tu taat atau tak taat, salah satunya solat. Walaupun kemungkinan di belakang tu mungkin ada yang tak taat pun. Ada yang sembahyang tapi mencuri, ada juga. Dia sembahyang kan, kita mencuri. Bila orang sujud kan, dia pun melompet. Orang sujud dia melompet, dia capai apa-apa benda yang dia boleh capai. Buat lagi. Kan mana ada kita tengok je tu kan. Mana berpura-pura solat. Itu namanya berpura-pura dalam solat. Walaupun perangai macam tu pun, alhamdulillah lah, nak juga ada dia solat. Alhamdulillah tuan-tuan, nak juga ada solat tu. Walaupun dia mencuri.
Yang masalahnya yang tak solat langsung ni, dia tak mencuri tapi tak solat. Ada juga dia tak suri, dia memang baik tapi dia tak solat. Maknanya gagal juga tu. Walaupun memang dia tak mencuri, tapi dalam satu bab yang paling penting solat, dia tak buat. Habislah kira kan, habislah kebaikan-kebaikan dia. Berbanding dengan orang yang mencuri tapi dia solat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa dia. Mungkin hari ni mungkin dia mencuri, mungkin hari akan datang mungkin dia insaf ke, dia datang semayang, dan mungkin dia akan jadi imam pula. Tak apa Imam Faisal, tak apa, saya telah bertaubat dengan sebenar-benar taubat, bagilah saya jadi imam. Bagilah saya imam. Imam Faisal pun teruslah letak jawatan. Tak apa. Gurau je. InsyaAllah akan datang masih kekal kan? Masih kekal imam. Juru nikah tu penting ni, juru nikah. Kalau tak ada juru nikah separah, tak nikah orang lisum ni tu. Baik. Jadi kemudian, jadi Tuhan yang menjadikan sembahyang, yakni sembahyang 5 waktu itu jalan orang yang patuh, kan? Salah satu daripada rukun agama lah. Dan jalan bagi orang yang patuh. Dia menjadikannya sebagai buah hati bagi pemimpin sekalian Rasul Nabi Muhammad SAW, yang dapat menyejukkan mata hatinya ketika dia bersemayang, dan menjadikannya sebagai syurga segera di dunia ini, yang dapat memberi kepuasan nikmat kepada orang yang mengasihi Tuhannya, serta menjadikannya sebagai tempat mencari segala rahsia dan keajaiban bagi orang-orang yang asyik merindui akan Tuhannya. Wallahu a'lam bissawab. Masih Isyak dah kan? Sampai situlah. Sebab COVID ni dia Isyak berhenti. Betul tak? Ni dah terlewat dah ni. Boleh ke tuan? Nak terus lagi? Henung semua ni. Boleh InsyaAllah sekatulah perbincangan kita. Jadi insyaAllah kalau COVID dah habis, so bolehlah kita lewat sikit lah. Tambah lagi 10 minit ke 15 minit insyaAllah. Itu saja perbincangan kita. Saya buka soalan kalau ada soalan. Sebelum saya tutup. Ada? Saya pernah tengok video dia tak buat jahat. Apa kena solat? Kalau tak mencuri, kena solat. Kalau video tu dia orang Arab. Dia sejahat mana pun kita kena solat juga. Supaya solat tak meninggalkan orang. Memanglah. Nabi pernah ditanya, ada seorang lelaki mengadulah pada Nabi berkenaan dengan orang lain lah, lelaki lain. Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang tu dia solat tapi dia masih mencuri? Bagaimana ya Rasulullah? Bagaimana orang tu dia solat sedangkan dia masih buat benda yang tak elok? Maka Nabi kata, teruskan solat. Nabi kata, teruskan solat. Mana suruh lelaki tu solat lah. Lelaki yang dimasukkan tadi, yang mencuri tadi, Nabi suruh teruskan solat. Kerana suatu hari nanti solat tadi akan mencegah dia daripada perbuatan keji dan munkar. Jadi memang betul. Tidak berapa lama selepas tu kan akhirnya lelaki itu yang dimaksudkan tadi, yang mencuri itu, akhirnya berhenti daripada melakukan kemungkaran. Akhirnya jadi baiklah, jadi soleh dia. Itu sebabnya kalau kita nampak kawan kita yang solat itu tapi dia masih buat benda tak elok lagi, kan? Teruskanlah solat. Mudah-mudahan suatu nanti insya-Allah dia akan berhentilah daripada melakukan benda yang tak elok. Tapi kalau benda tu dia kena tangkap ke, itu dah bukan urusan kita lah. Itu urusan pihak berkuasa. Kalau dia kena tangkap waktu dia buat benda tak elok tadi kan. Tapi kalau bagaimana tak kena tangkap, so paling tidak pun tugas kita bagi nasihat je lah. Nasihat supaya dia jangan ulang lah semula perkara tadi. Itulah wallahu a'lam bissawab. Habis Lain soalan? Tak ada. Habis. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafiyil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa
وعملا متقبلا رزقا حلالا مباركة كثيرا واسعا يا فتى يا عليم نور لنا قلوبنا بنور معرفتك وافتح لنا فتوح عارفين اللهم فقهنا في دين اللهم فقهنا في دين اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين قبل الله منكم boleh ya? Baul lagi Azan? Wazan ni? Azan lah? Baul lagi?